Ni kuah dan air hangat ni lelang kahwin tuan-tuan. So apa yang berlaku adalah PAS kata, kamu dah menang dah parlimen, bagilah kami kursi DUN. Bersatu kata mana boleh, kami dah menang sebelum ni. Bagilah kami kursi DUN ni, kami menang incumbent. Sepatutnya incumbent bertandinglah. Yelah incumbent, memanglah incumbent, tapi sebenarnya kamu sebelum ini menang, kamu lompat. Kamu menang lawan kami, kamu lompat, kemudian kita bentuk kerajaan. Kerusi ni kami punya. So akhirnya bergaduh tuan-tuan. Bergaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada sahabat anda yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih. Walaupun suara tak berapa nak ada kedengaran, tetapi alhamdulillah kita ada setting baru. Di mana setting kita pergi ke kamera 2. Yes, kita ada pertukaran kamera hari ini ya. So kita boleh buat multi angle insya-Allah. Di samping kita juga boleh tengok capture screen, kita boleh tengok apa orang kata isu-isu semasa dan banyak perkara yang kita boleh bawa malam ini insya-Allah banyak. Setelah saya tidak live selama lebih kurang 1 minggu saya tidak live. So dalam pada ini insya-Allah malam ini saya akan bawa beberapa perkara. Antaranya adalah debat Rafizi dan juga MPPN daripada Bacok berkenaan dengan isu ekonomi. Pendedahan Saifuddin mengejutkan sekali lagi mengenai Sanusi. Kemudian PAS dan Bersatu akan berpecah. Bagaimana keadaannya? Kenapa dia duk kata kita berpecah, tapi sebenarnya mereka yang berpecah. PM akan jumpa e-hailing Selasa depan. PM Perdana Menteri menunaikan janji. Terlambat dia kata. Bukan masalah terlambat, kurang-kurangnya dia buat tuan-tuan daripada tak buat langsung. Skandal calon PN Terengganu didedahkan. So siapakah dia? Kemudian Hamzah sebut rakyat terseksa. Siapa sebenarnya yang menyeksa rakyat? Kemudian ada yang menyentuh tentang sedikit mengenai kalimah Allah yang dikembalikan oleh Muhyiddin Yassin tentang kafe Harbi yang sekali lagi dimainkan juga oleh apa orang kata oleh pemain-pemain yang konon menunggang, bukan konon, yang sebenarnya menunggang agama ni tuan-tuan. Ada golongan-golongan sebegini yang masih lagi memainkan isu-isu yang kita rasa macam tak patutlah pada zaman pemerintahan sekarang ini, pada zaman di mana kita sudah menjadi apa orang kata dah mencapai zaman moden ini, kita masih lagi bermain dengan isu-isu sedemikian. Baik. Sebelum saya pergi jauh kepada isu yang saya utarakan tadi, yang saya sebut tadi, tolong share, tolong like, tolong subscribe, tolong like. Ada yang tanya, Iswardi tolonglah revealkan silver button. Dah dapat 100,000 dekat YouTube. Minta maaf tuan-tuan, saya nak cerita silver button tak dapat lagi. Kenapa silver button tak dapat lagi? Saya pun tak tahu tuan-tuan. Saya dah contact pihak YouTube. Dia kata akan ambil masa. Tuan-tuan tolonglah nanti kalau ada siapa yang bekerja kat YouTube tu, tolonglah bagi tahu. Saya diberitahu juga oleh kawan saya bahawa di Malaysia ni kalau melibatkan politik, saya bukanlah YouTube pilihan. Ada YouTube lain. Siapa dia? Kawan saya dia juga, Daniel Jani. YouTube melihat dia di Malaysia sebagai YouTuber politik. Tapi dia tak melihat Iswardi, saya pelik. Dia kata, tak apa, sebab dia antara orang yang awal. Siapa yang berminat dengan baju saya ni, dekat TikTok, ada dekat TikTok Shop, nanti dekat apa orang kata di live hujung nanti insya-Allah saya akan sebut number dia. Baik. Siapa yang berminat. Baik. Yang pertama kita nak bawa isu berkenaan dengan Fahmi pertimbang untuk saman pemfitnah. Okey. Fahmi Fazil baru-baru ini semalam atau 2 hari lepas, apa yang berlaku, beliau pergi ke sebuah masjid. Okey, di sembahyang Zuhur saya kalau travel dengan dia pun, kita akan singgah-singgah lah di masjid untuk solat. Biasalah kan. Kita orang Islam, orang beriman tuan-tuan. InsyaAllah lah beriman tu ada. Kalau tak beriman, kita tak semayang. InsyaAllah. Jadi benda-benda macam tu kita ada. Bila dia singgah di masjid tersebut, apa yang berlaku tuan-tuan? Ahli panel masjid tu kata alang-alang menteri dah ada kat sini. Boleh, ni waktu Zuhur, bukan waktu Isyak, bukan waktu Maghrib, bukan. Bukan masjid dia pun, di masjid ni dia singgah. Saya tak ingat masjid mana. Kemudian dia pun kata macam mana ni YB, AJK tu lah. YB boleh tak tolong jelaskan tentang isu ban 1975, satu ban yang telah di-ban, yang telah disekat konsert mereka pada beberapa minggu yang lepas oleh Fahmi Fazil.
Now Fahmi Wabi Fahmi pun dah menceritakan, dia pun bangkit, dia cerita apa yang berlaku, itu bukan bidang kuasa dia. Dia pernah bagi tahu apa orang kata panel penganjur bahawa dia tak nak bawa 1975 ni masuk, tapi penganjur kata bahawa tak, kami akan jamin dia tak ada masalah, padahal tempat lain dia masalah ni. So dia ada jaminan. Dan dalam jaminan itu mengatakan kalau 75 itu bermasalah, band itu bermasalah, maka penganjur akan bertanggungjawab. Itu adalah jaminan penganjur. Jadi, okeylah bagi. Bila dia bawa masuk the 1975 ini, apa yang berlaku? Dia buat hal. Ini menunjukkan bahawa kerajaan kita amat tegas, tuan-tuan, dalam isu sebegini. So, apa dia buat? Fahmi, bila dia dapat maklumat itu pada pukul 12 malam, terus pukul 3 ambil tindakan. Pagi 3 pagi menteri ambil tindakan. Tutup, berhenti, tak payah teruskan konsert, batal terus. Itulah dia kerajaan madani, tuan-tuan. Nak marah kerajaan madani band 1975. Ni saya nak cerita. Zaman Perikatan Nasional, Billie Eilish, tuan-tuan, konsert, dia kibar bendera apa? LGBT dekat Bukit Jalil tu. Jangan tak tahu. Adakah di cancel konsert itu? Tak ada. Adakah permohonan maaf? Tak ada, tuan-tuan. Macam mana saya tahu Billie Eilish? Saya tak pergi konsert dia kan. Tapi kita tengoklah gambar tersebut. Kita ambil tindakan. Oh, teraniayalah penganjur sebenarnya. Tak apa. Bab penganjur tu dia ada rundingan lain. Tetapi kita dah hentikan nak send signal kepada orang luar bahawa negara kita ada kedaulatan undang-undang, kita tak kompromi dengan perkara tersebut. So akhirnya seluang walaupun dah tak ada modal nak kenakan kita. Dia orang tak ada isu nak kenakan kita, tuan-tuan. So bila dia tak ada isu nak kenakan kita, akhirnya apa yang berlaku? Dia kutuk balik Fahmi. Kemudian bila Fahmi buat penerangan dalam masjid, dia kata Fahmi ini menggunakan masjid untuk tujuan politik. Tuan-tuan, bila orang tanya soalan kepada menteri, kapasiti dia sebagai menteri, dia menjelaskan. Itu bukan tujuan politik. Politik ni apa, tuan-tuan? Undilah parti saya. Saya Tok Guru. Undilah kami, nescaya masuk syurga. Itu politik. Dalam ceramah, undilah kami, kalau siapa mati di dalam ceramah PAS, maka boleh masuk syurga macam mati syahid. Siapa yang mati dalam mesyuarat PAS, maka lebih baik daripada mati dalam sujud. Siapa yang menderma untuk PAS, maka dia lebih baik daripada menderma dalam masjid. Itu ceramah politik. Menerangkan tentang polisi kerajaan, menjawab tentang isu semasa, itu bukan politik. So akhirnya Fahmi hari ini mengatakan bahawa akan mempertimbangkan. Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, mempertimbangkan untuk memfail saman terhadap pihak yang memfitnahnya selain sedia memberi kerjasama kepada JAIS. JAIS ni pun satu hal jugalah, bukan nak marah JAIS, tapi nak bagi tahulah sebelum nak ambil tindakan apa-apa, bincang dulu dengan menteri tersebut, jangan keluar kenyataan. Tanya dia apa yang berlaku, kan? Tanya beliau apa yang berlaku, kan? Ceritakan keadaan beliau. Saya percaya menteri akan menceritakan apa yang berlaku. InsyaAllah tak ada masalah. Tetapi yang ini orang lebih nampak lebih daripada apa yang Fahmi buat berkenaan dengan apa orang kata baru-baru ni Starlink, tuan-tuan. Starlink bila Elon Musk datang dalam negara kita, dia nak buka buka office di Cyberjaya. Dia nak buka kilang di Malaysia, ataupun ialah otomotif di Malaysia lah kan. Jual pula. Nak tahu what do you call that? Kereta Tesla. Tesla ni ada 4 model. S, 3, X dan Y. Kalau kita tengok S, E, X, Y lah. Tapi 3 tu dia terbalik kan. Model Y sekarang ni dijual bawah 200,000. Antara yang termurah di rantau ini, tuan-tuan. Di Malaysia. Dia buat. Alamak, tak mampu lah beli. Ya, bukan untuk tuan-tuan kalau tak mampu. Yang mampu tak apa. Silakan, teruskan. But poinnya adalah, kenapa boleh jual lebih murah daripada lain? Antaranya, rundingan kerajaan kita dengan Elon Musk. Satu benda yang kerajaan kita sediakan juga, apa dia, tuan-tuan? Dapat Starlink. Starlink ni adalah satu internet satu internet yang menggunakan satelit. Now bayangkan lepas ni, tuan-tuan boleh pergi tengah hutan, boleh pergi tengah laut, boleh pergi atas gunung, tetapi internet 100 Mbps macam sekarang ni. Lebih laju daripada, tak pakai 5G lah, pakai 5G laju lah kan. Kalau pakai internet biasa 30-40 Mbps, dia lebih laju daripada 30-40 Mbps tersebut. Tetapi ada yang kata, alah kalau pakai 5G lagi laju. Sebab itu dia kata, benda ini bukannya untuk
kawasan bandar. Dia kawasan untuk menyelesaikan isu masalah luar bandar. Nah, ada yang kata, kita dah ada pencawang sebagainya, kenapa nak guna Starlink? Luar bandar letaklah pencawang. Tuan-tuan, saya nak cerita, satu pencawang tu kos dia 600,000 ke 1 juta nak erect. Itu pun kalaulah telco nak masuk, kalau telco nak letak dia punya apa orang kata, punya line. Tetapi kalau telco tu tak nak letak dia punya line, kita nak kata macam mana? Kan? Dalam keadaan telco tu tak nak letak line dia, masalah atau tidak? Bermasalah, tuan-tuan. So dekat sini, apa yang berlaku, telco tu tak letak line. Tak perlu letak line. Sebab apa? Starlink tu dah ada kat situ, boleh menggantikan apa orang kata, kos. Berapa kos Starlink pula, Is? Mesti harga juta-juta. Satu dish dia pakai dish bernilai RM2,000, lebih kurang $500 saja. $500. Mana yang tuan-tuan nak? $500 ke RM1 juta? Tapi ramai ke boleh pakai, Is? Kalau kita sebut kawasan pedalaman tu tak ramai lah boleh pakai, tapi kita boleh letak a few. Itu antara perkara yang Fahmi buat, yang kerajaan ini telah buat dan telah luluskan. Sebab itu saya pelik juga dulu. Apa Fahmi buat dekat sebelah Anwar Ibrahim pergi cakap dengan Elon Musk? Bila saya jumpa Fahmi, saya tanya dia, oh rupanya itu tujuan dia. Baik. Habis cerita tu kat situ. Okey, kita cerita ni pula, tuan-tuan, berkenaan dengan isu apa, tuan-tuan? Berkenaan dengan isu apa? Okey, isunya adalah menyentuh persoalan mengenai yang paling utama ni sekarang ni. Perpecahan di kalangan orang PAS dan juga orang Bersatu. Di antara pimpinan PAS dan pimpinan Bersatu. Okey, saya nak buat macam ni, tuan-tuan. Dan gelakkan. Hashtag gelakkan PAS, tuan-tuan. Hashtag gelakkan PAS. Baik. Cerita dia macam mana? Okey. Hilang, tuan-tuan. Hilang, bang. Okey, ada balik. Okey, cerita dia macam mana? Baik, sebelum kita cerita, di Langkawi berlaku pertembungan. Pertembungan macam mana? Okey, PAS pujuk calon bebas, nama lain dia Kuah Air Hangat. PAS kelihatan membuka sedikit ruang kepada 7 daripada 8 ahli PAS Kedah yang berdepan tindakan disiplin ekoran pemberbetan mereka dalam tindakan menyanggah keputusan pemimpin. Dalam kenyataan medianya, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin berkata berdasarkan peraturan yang diketahui umum, parti itu tidak mempunyai pilihan selain menguatkuasa peruntukan sedia ada. Kecuali individu yang sudah mengumumkan keputusan untuk meninggalkan PAS, Taqiyuddin berkata masih ada cara yang lain untuk mengelakkan daripada tindakan dikenakan. Mereka yang berkenaan, yang kecuali yang keluar parti, diberikan pilihan membuat pengisytiharan menarik diri daripada pertandingan serta-merta meminta para penyokong mereka mencalon PN menyokong calon PN di kedua-dua tempat. Okey, cerita dia macam mana, tuan-tuan? Cerita dia begini. Okey, dia satu dekat Kedah, satu dekat Penang. Okey, satu dekat Kedah, satu dekat Penang. Cerita dia macam mana? Dekat Kedah, dia ada 2 don. Don air hangat, don kuah. Parlimen, kita tahu dimenangi oleh PAS pada waktu Bersatu. Pada waktu saya tengok PAS ke Bersatu, tengok Perikatan Nasional lah. So, dalam don ini, sebelum ini, Bersatu memegang kedua-dua kerusi. Bersatu memegang kedua-dua kerusi di Bersatu menang parlimen, Bersatu memegang kedua-dua kerusi di kawasan Dun, di Langkawi. Ni Kuah dan air hangat ni di Langkawi, tuan-tuan. So apa yang berlaku adalah PAS kata, kamu dah menang dah parlimen, bagilah kami kursi Dun. Bersatu kata, mana boleh, kami dah menang sebelum ni. Bagilah kami kursi Dun ni, kami menang incumbent. Sepatutnya incumbent bertandinglah. Yelah incumbent, memanglah incumbent, tapi sebenarnya kamu sebelum ini menang, kamu lompat. Kamu menang lawan kami, kamu lompat, kemudian kita bentuk kerajaan. Kerusi ni kami punya. So akhirnya bergaduh, tuan-tuan. Bergaduh. Akhirnya pada hari penamaan calon, ada golongan geng PAS yang tak puas hati, yang sepatutnya dia jadi calon, dia keluar, apa yang dia buat? Dia pun mencalonkan diri menjadi calon bebas. Lawan dengan calon PN. Lawan dengan Pakatan Kerajaan Perpaduan dekat sana. Satu calon PKR, satu calon UMNO. Bertanding sesama mereka. Undi most likely akan pecah. Now, Taqiyuddin kata, kita bagi peluang lagi kepada orang yang mengundi secara bebas. Biasanya, kalau jadi calon bebas ni, tuan-tuan, akan hilang jawatan. Antaranya Dr. Rafai dekat Ampangan. Dr. Rafai dekat Ampangan, dia letak jadi sebagai calon bebas,
maka beliau akan dipecat daripada parti. Tapi yang ni, Taqiyuddin bagi peluang lagi. Bagi peluang lagi tuan-tuan. Tak apalah nak bagi peluang. Sama juga berlaku dekat mana? Dekat kawasan Dominic Lau bertanding di Pulau Pinang. Kawasan itu majoriti Melayu. Tetapi presiden gerakan ni tak berani nak bertanding kat kawasan ni tak majoriti Melayu. Sebab dia tahu dia boleh kalah, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia tak berani bertanding di kawasan yang majoriti bukan Melayu. Walaupun dia Cina. Jadi kita menimbulkan, jadi saya timbul persoalan tempoh hari. Kalau di kawasan Dusun Tua, DAP boleh bagi kerusi kepada UMNO. Tetapi di Pulau Pinang, PAS Melayu bagi kerusi pada Cina, pada gerakan, siapa yang jadi kadam siapa ni? Itu soalan kita, tuan-tuan. Siapa yang jadi kadam siapa? Sekarang ini nampak gayanya PAS yang jadi kadam kepada gerakan. Bukan jadi DAP bukan UMNO jadi kadang kepada DAP, bukan PKR jadi kadang kepada DAP. Nampak gayanya gerakan yang sebenarnya jadi kadam PAS yang jadi kadam kepada gerakan. #gelakkan PAS, tuan-tuan. Jadi sekarang ini ada di kalangan pimpinan PAS di kawasan tersebut tak puas hati. Kami kena bertanding. Kita kena bertanding. Pimpinan PAS kata tak apa. Walak je lah. Walak je lah. Ada di antara calon PAS, tuan-tuan, saya nak cerita lah. Kelulusan pun tak ada. Buat sekolah pun tak ada, tuan-tuan. Siapa? Ni saya cerita lah. Badrul Bahtiar. Bekas kapten Malaysia. Bekas pemain bola sepak. Sekarang ni bertanding di bawah PAS. Melainkan saudara Badrul Bahtiar boleh menyatakan dia pergi sekolah. Sebab dalam resume dia tak menyatakan sekolah dia kat mana. Dan bukan saya cakap juga, TMJ sendiri sebut dalam satu wawancara. Dia kata, Kapten Malaysia, itu pentingnya pendidikan, dia kata. Tengok Kapten Kapten Singapura, cara jawab wartawan macam mana. Tengok Kapten Malaysia jawab, tak ada kelas. Ceramah pun baca paper, tuan-tuan. Ni nak jadi, tuan-tuan, kita nak bawa orang ni bukan bertanding nak lawan bola. Kita nak bawa masuk dalam DUN, Dewan Undangan Negeri. Nak bincang apa? Bincang undang-undang, bincang polisi, bincang hala tuju negeri, bincang bagaimana cara nak memajukan negeri, ekonomi, bincang tentang keuangan, akaun. Kalau dia tak faham benda tu, maka dia akan menjadi satu kezaliman kepada penduduk di negeri tersebut. Kezaliman kepada penduduk DUN tersebut. Orang macam ni yang kita nak pilih jadi pemimpin, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak salahkan dia. Dia tak sekolah ke, dia sekolah tak tinggi, tak apa. Itu latar belakang dia. Tetapi bila dia diangkat menjadi seorang pemimpin, maka menjadi tanggungjawab kita mempersoalkan. Tuan-tuan, bukan kata tak apa, tak sekolah tu. Tak. Itu kehidupan dia. Mungkin ada orang kata, oh kau nak hina lah, dia tak sekolah tinggi. Bukan, tuan-tuan. Kalau kita nak suruh orang bawa kapal terbang, kita tanya dulu, ada lesen pilot ke tidak? Adakah kita kata, tak apalah, tak payah sekolah tak tinggi, tak apalah, bawa lah kapal terbang. Silakan. Mampus kita, tuan-tuan. Tapi ni bukan kapal terbang, ni nak bawa negara, negeri, DUN 5 tahun lagi. Nak bahas undang-undang, polisi, ekonomi, akaun, apa orang kata, perjalanan negara, hala tuju negeri. Orang macam ni, kita nak bawa ke hadapan. Tuan-tuan, semua orang ada tempat. Dia terror main bola. Tak apalah bagi dia main bola. Teruskan. Ini kita bukan bercerita tentang bola. Ini kita cerita tentang nak pacu negeri, nak pacu negara. Belum kita cerita PAS, ada 4 orang PN lah, 4 orang calon mereka sama pergi universiti, tuan-tuan. Dia kata, oh salah, silap. Ada kesilapan teknikal. Sebab, okeylah tak apalah kesilapan teknikal. Ada salah seorang tu kita tahu dia SPM je, tuan-tuan. Universiti tu pula, universiti dekat US, University Christian, tuan-tuan. University Christian. Wah. Bukan kita nak takut-takutkan dengan Kristen macam PAS buat. Bukan. Tak, dia orang yang bawa isu tu sebelum ni. Kalau kita nak faham, betul tak? Dia orang yang bawa perkara tersebut. Jadi kalau saya nak bawa dengan perkara ini, dan akhirnya, apa yang berlaku? Mereka bergaduh sesama sendiri. Mereka berkelahi sesama sendiri. Dan kebodohan ini, tuan-tuan. Ini kita kena faham. Kebodohan inilah yang membawa kepada ketaksuban. Saya nak bawa satu berita.
Saya baca berita ini, tuan-tuan nilai sendiri ketaksuban. Kebodohan tadi tu dalam segi pendidikan, kebodohan itu membawa kebodohan. Saya baca berita daripada Malaysia Kini. Di tengah-tengah kempen PRN, naratif kafe harbi kembali di media sosial. Trend golongan muda memberi amaran berkenaan kafe harbi di media sosial di tengah-tengah kempen PRN yang sedang hangat berlangsung. Ini menurut inisiatif pemantauan media sosial PRN 2023, katakan tidak pada unsur benci yang diketuai Pusat Kewartawanan Bebas semasa PRN kali ini. Menurut analisis awal mereka, dalam beberapa keadaan, mesej di media sosial memberi amaran kepada pengundi bahawa kafe harbi akan mengambil alih jika orang Islam tidak bersatu. Dalam satu video TikTok ini menaik minggu lalu, sekumpulan belia menunjukkan telefon mereka yang memamparkan yang dikira mereka akan mengundi dan parti politik mereka, pilihan mana yang mereka akan undi. Ada yang menunjukkan mereka akan mengundi PAS, sebagainya PH dan juga BN. Video tersebut diiringi bersatu teguh bercerai kafe harbi takeover. Kafe harbi merujuk kepada orang bukan Islam yang melawan Islam berbanding kafe zimi yang orang Islam yang hidupnya secara aman dan dilindungi haknya di sebuah negara. Baik tuan-tuan. Kita nak cerita kepada budak-budak ni lah kan. Budak-budak baru nak up. Dia baru kenal perkataan harbi tu apa. Baru nak kenal. Baru pergi 1-2 kuliah, baru dengar 1-2 ceramah, kemudian dah enthusiast, dah bersemangat nak mengkafe harbikan orang bukan Islam. Implikasi kafe harbi ni tuan-tuan, di satu perkara kita kena faham, kafe harbi, kafe zimi sudah tidak relevan lagi digunakan pada zaman moden sekarang ini. Konsep itu adalah konsep khalifah 1000 tahun dahulu, ya. Di dalam buku Amawardi antaranya disebut, kalau tak silap saya, itu pun dibantah oleh ulama. Perkara kafe harbi sudah tidak relevan dalam konteks sekarang ini. Kafe harbi merujuk kepada negara yang sedang berperang. Negara yang sedang berperang di antara negara Islam dan bukan Islam. Peperangan berlaku secara fizikal, bukan perang politik. Perang politik tidak membawa kepada kafe, apatah lagi harbi, tuan-tuan. Ialah dia bukan Islam, itu adalah urusan akidah. Saya kata bahawa Islam, pilihan raya ini bukan membawa kepada pengundian agama. Pilihan raya ini membawa kepada pengundian kita sendiri, iaitu membawa pengundian apa tuan-tuan? Membawa kepada pengundian menentukan hala tuju negara dan negeri kita. Bukan nak menunjukkan pada pengundian agama. Bukan kita nak memilih agama, isu dia. Ini yang sekarang ini yang berlaku, yang masalah yang dihadapi. Apabila kita anggap pilihan raya undi parti ini masuk syurga, undi parti ini masuk neraka. Kan? Jadi itu yang kita kena sedar. Lupa pula nak tukar. Undi parti ini masuk syurga, undi parti ini masuk neraka. Itu yang berlaku, yang nak dibawa. Kenapa dia masih nak bawa naratif ni tuan-tuan? Okey, saya cerita kenapa. Sebenarnya Perikatan Nasional dah tak ada modal. Dia dah tak ada isu. Dia dah tak ada apa jawapan nak dibawa dah. Dia tak ada. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, pantas tak pantas tindakan kerajaan kita. Saya nak kata pantas tak pantas tindakan kerajaan kita. Minggu hadapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pergi berjumpa dengan e-hailing. Minggu hadapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berjumpa dengan e-hailing. Untuk apa tuan-tuan? Tujuan untuk berjumpa dengan e-hailing ni. Tujuan untuk berjumpa dengan e-hailing ni adalah untuk memastikan bahawa apa orang kata